Apabila masuk sahaja bulan Februari, ramai orang di seluruh dunia pasti ternanti-nantikan Hari Valentine, iaitu hari meraihkan cinta yang jatuh pada 14 Februari. Hari tersebut diraikan dengan meluahkan rasa cinta terhadap pasangan atau orang yang dicintai. Ada juga yang memberi hadiah seperti coklat atau bunga sebagai tanda penghargaan. Oleh sebab itu, tarikh tersebut amat sinonim sebagai Hari Cinta dan Kasih Sayang. Disebabkan ia juga telah dinormalisasikan sebagai festival cinta, maka ramai orang Islam turut menyambutnya dan menganggap ia seperti sebuah festival biasa tanpa meraguinya sedikit pun. Namun, apakah benar ia sekadar satu festival biasa? Ramai beranggapan Hari Valentine berasal daripada sejarah perjuangan Saint Valentine menentang kerajaan Rom yang melarang lelaki dari berkahwin. Hakikatnya, sejarah merekodkan asal-usul Hari Valentine berakar daripada satu festival kepercayaan masyarakat pagan Rom purba sejak ribuan tahun dahulu. Ia dikenali sebagai Festival Lupercalia, suatu festival tahunan yang diraikan untuk menyambut musim bunga. Bagi mereka, musim bunga dianggap sebagai satu simbolik kepada kehidupan baru, pemurnian diri dan juga kesuburan. Meskipun tampak indah, namun asal-usul Hari Valentine ini tidaklah seindah yang disangka. Festival ini terkenal dengan nilai sadisma dan pengorbanan darah sehingga mereka sendiri pada ketika itu melarang kanak-kanak untuk menyertai festival tersebut. Masyarakat pagan Rom mempercayai bahawa untuk mendapatkan satu kehidupan baru, pemurnian diri dan kesuburan pada tahun itu, mereka perlu membuat upacara pengorbanan benda hidup. Upacara ini ditujukan kepada dewa kesuburan iaitu dewa Lupercus sebagai satu bentuk penyembahan dan penghormatan. Maka pada hari tersebut, Luperci, iaitu sekumpulan paderi Rom, memulai festival itu dengan mengorbankan anjing-anjing dan kambing-kambing di atas altar gua Lupercal dalam keadaan bertelanjang. Ini kerana menurut kepercayaan Rom purba, kambing dianggap bukan sahaja sebagai simbolik kesuburan, malah ia juga merupakan satu simbol seksual. Setelah mengorbankan haiwan-haiwan tersebut, dua orang paderi akan mendekati altar dan paderi lain pula akan melumurkan pisau yang berdarah itu di dahi paderi tersebut. Lalu mereka membersihkan darah-darah dengan kapas bersalut susu kambing. Korban haiwan itu pula diberi kepada para penduduk sebagai jamahan kenduri. Bukan itu sahaja, kulit-kulit haiwan yang dikorbankan itu juga disagat dan dijadikan sebagai tali yang digunakan untuk membaluti kemaluan para paderi dan memukul para wanita. Paderi-paderi tersebut akan berlari anak sambil menyebat dan memukul kaum wanita yang mereka nampak sepanjang perjalanan dari kawasan Gua Lupercal sehingga ke Comitium, iaitu sebuah dewan terbuka Rom. Menurut kepercayaan Rom purba, sebatan rotan tali pada tubuh wanita ini dikatakan mampu membuatkan mereka bertambah subur dan memudahkan mereka untuk bersalin. Disebabkan itu, ada sesetengah wanita sanggup tidak berpakaian semata-mata untuk menerima sebatan di kulit mereka. Sejarawan Barat, iaitu Krasimir Vukovic, melihat ritual sebatan ini sebagai highlight utama dan hiburan dalam festival ini yang mengetengahkan nilai sadisma. Ini kerana setiap sebatan telah membuatkan mereka merasa gairah sehingga sanggup meluahkan kegairahan dengan melakukan seks bebas secara terbuka. Kini nilai sadisma dan pengorbanan haiwan demi meraih restu dewa telah dikaburi dengan elemen cinta suci yang dibawa dalam perjuangan Saint Valentine membebaskan anak muda untuk berkahwin semasa pemerintahan Rom. Sedangkan jika kita melihat akar Hari Valentine ini, ia langsung tidak berkait dengan cinta. Walaupun amalan perayaan ini telah dikaburi sebagai budaya barat sekalipun, ia tetap memiliki falsafah dan pensejarahan berkaitan dengan agama yang patut kita tolak, seperti yang disebut dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Islam tidak menidakkan perasaan cinta, tetapi ia perlu disalurkan dengan cara yang tidak bercanggah dengan syariat agama, bukan dengan cara pergaulan bebas tanpa batas. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ